Okay, kita masuk surah yang seterusnya, surah Al-Humazah. Surah ini mengandungi 9 ayat, surah Makkiyah, dan diturun selepas surah Al-Qiyamah. Kata Atha dan Al-Kalbi, ulama tabi'in, kata mereka berdua, surah ini turun kepada Al-Akhnas bin Shuraik. Pendapat kedua sebab turun, kata Muqatil. Surah ini turun kepada Al-Walid bin Al-Mughirah. Dua-dua ni, Al-Akhnas bin Shuraik dan Al-Walid bin Al-Mughirah, adalah pembesar Mekah yang suka mengutuk, mencela Nabi Muhammad dan orang-orang yang beriman. Bila mereka suka mengutuk, mencela, turun ayat ni mencela mereka. Okey. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, apa makna wailun? Satu, celaka. Yang kedua, azablah. Yang ketiga, binasalah. Yang keempat, satu lembah dalam neraka. Lembah dalam neraka. Yang paling sahihnya celaka. Jadi perkataan wai adalah amaran Allah ataupun ugutan Allah kepada hamba-hambanya yang melakukan ni, humazah dan lumazah. Okey, bila datang amaran, jangan tengok pada perkataan, kaedah dia. Kalau amaran daripada seseorang, jangan tengok perkataan apa yang diberi amaran ataupun ayat apa. Tak penting perkataan tu. Yang penting apa dia? Yang penting siapa? Siapa yang bagi amaran? Kalau perkataan celaka, wailun, diberi oleh budak-budak. Dia kata celaka pakcik, ada apa-apa kesan? Tak ada. Kalau wailun datang daripada ketua kampung, lain sikit kan? Kalau wailun diberi oleh ketua polis kampung, lain sikit. Kalau wailun diberi oleh ketua polis negara, lain. Kenapa? Perkataan sama aja, tapi kenapa berbeza? Sebab kuasa. Kan? Bila ketua polis negara, tak ada yang lebih tinggi daripada dia. Dia boleh buat apa saja. Maka kalau celaka, perkataan celaka datang daripada Allah, agak-agak apa dia? Amaran tu, ancaman itu sangat-sangat besar dan keras dan menakutkan. Sebab dia datang daripada Rabbul Alamin, yang boleh mencipta langit hanya dengan berkata kun fayakun. Okey? Kalau guard kata pada bos, celaka bos, ada kesan? Tak, bagi bos tak ada apa-apa. Tapi kalau bos cakap pada guard, celaka kamu, itu tanda tak baik tu. Betul? Okey, celaka bagi siapa ni? Likulli, bagi semua ataupun setiap. Humazah, humazah pencela. Lumazah pengumpat juga. Apa beza? Satu cakap kat belakang, satu cakap di depan.
Dia banyak tafsiran ulama. Satu dengan perkataan, satu dengan bukan perkataan. Dua. Lagi? Satu. Pendapat pertama, satu pengumpat. Di sini pencela. Pendapat kedua, sini pencela, sini pengumpat. Terbalik. Pendapat ketiga, sini dengan perbuatan, di sini dengan perkataan. Dan pendapat keempat sama. Humazah ialah lumazah, lumazah ialah itu pendapat keempat. Tapi tak kuatlah. Bila dia kata sama, makna benda yang berulang. Allah tak akan bercakap benda yang berulang. Okey, pendapat pertama, humazah pengumpat, iaitu di belakang. Lumazah pencela depan-depan. Pendapat kedua terbalik. Humazah adalah pencela depan-depan, depan muka. Bodoh, bangang. Lumazah belakang. Pendapat ketiga, humazah dengan perbuatan. Dia cela dengan perbuatan. Contoh apa dia? Dengan memek muka, dengan keningnya, dengan gaya berjalannya, dengan tangan, dengan mata. Dan lumazah dengan perkataan. Boleh? Okey, mengumpat ataupun mencela ni, dia boleh kepada batang tubuh orang tu, tinggi, rendah. Macam Aisyah berkata pada seorang isteri Rasulullah, innaha qasirah, dia adalah pendek. Dia adalah Nabi kata apa? Kamu telah mengumpat dia. Aisyah kata memang dia pendek pun, itulah nama dia mengumpat. Kalau betul mengumpat, kalau tak betul fitnah. Kemudian Nabi kata perkataan kamu sepatah tu. Kalau tak betul dalam Arab tu kita fitnah. Tak. Juga disebut fitnah. Fitnah banyak dalam bahasa Arab. Fitnah juga makna ujian, fitnah juga makna azab, fitnah juga makna tuduhan tanpa bukti. Tapi biasa dalam Quran fitnah adalah ujian. Okey. Jadi Nabi kata apa pada Aisyah? Perkataan kamu sepatah tu kalau dicampur dalam air laut akan rusak semua air laut. Sepatah aja. Sebab tu wailun. Satu kesalahan yang sangat-sangat besar. Kenapa kita kata dia pendek dan satu kesalahan? Kecil hati dia. Kemudian yang lebih besar lagi, kita mencela tak pencipta. Yang jadikan dia pendek tu siapa dia? Allah. Farah dari Penang. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata akar dia Hamazah. Hamizah. Ya. Kalau nama orang Hamizah. Hamaza. Satu lagi Lamaza. Orang nama Hamizah. Ha pedas ke ha simpul? Apa dasar? Pedas lain. Sebab pakcik Nabi nama apa? Hamzah. Hamzah. Lain. Oh, Hamzah. Ha pedas.
Siapa yang Sayyidina Aisyah sebut pendek tu? Adalah hadis tak sebut Safiyah ke siapa? Isteri Rasulullah ya. Jadi Humazah dengan Lumazah pertama boleh berlaku kepada fizikal manusia. Gemuk, rendah, pendek, tempang. Dan boleh berlaku pada bentuk pakaian dia. Pakaian kamu ni bukan bandel ni. Itu Humazah lah tu. Kalau kita kata apalah pakai bandel ni, dia apa tu? Humazah ke Lumazah? Depan-depan. Macam mana? Usik apa? Contoh? Contoh? Boleh bagi contoh? Dia pertama innamal a'malu binniyat. Niat kita dia yang dapat celaan Allah ni sebab apa? Niat dia nak merendahkan, memperlekehkan. Kalau tidak ada niat tu, dia pergi yang kedua. Kalau saja-saja bukan niat nak memperlekehkan, habis apa niat? Bermesra dengan macam tu, dia tak kecil hati. Kalau kita nak bermesra, nak bergurau, cakaplah benda yang benar, yang memberi faedah. Sebab Nabi sebut dalam satu hadis, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda cantiknya Islam seseorang ialah dia meninggal benda yang tidak ada faedah. Dia tak salah tapi tak ada faedah. Bergurau seronok sekejap 5 minit, lepas tu tak ada apa. Iman tak meningkat, amal soleh tak bertambah. Okey. Boleh? Berlaku tak dalam kehidupan kita? Berlaku tak? Berlaku. Bukan dalam masyarakat jahil saja. Kadang-kadang di kalangan orang yang belajar agama. Bahkan kadang-kadang di kalangan ustaz. Ustaz sama ustaz kan? Humazah, Lumazah. Tuan kata celaka. Mengutuk ustaz ni, mengutuk ustaz ni. Ustaz ni bukan tahu apa pun, belajar pun tak habis. Itu mengutuk lah tu. Wailun. Ustaz ni bukan reti pun akidah. Dia belajar bahasa Arab. Itu mengutuk lah tu. Kan? Sebab kebenaran bukan ditentukan oleh degree ataupun latar belakang. Okey, boleh. Kemudian Tuhan bagi tahu apa punca ni? Suka mencela, suka mengutuk. Apa punca dia? Allazi yang jamak. Jamak apa dah? Bila kita guna perkataan jamak? Bila musafir kan? Apa makna solat jamak? Himpun. Dua waktu dihimpunkan dalam jadi jamak mana himpun. Orang yang mengumpul. Malan. Harta. Harta apa ni? Harta kekayaan. Tak, harta apa? Duit ke, rumah ke, kereta ke? Bila Allah sebut dalam Al-Quran malan tanpa alif lam, dia menunjukkan umum, semua jenis harta yang manusia berbanggalah. Kereta, duit, barang kemas, rumah, dia kumpul. Kemudian bila kumpul wa'addadah, dan dia menghitung. Menghitung tu kira literal ke ataupun is it literal definition? Tak, addadah ni selalu menghitung. Kalau dia menghitung sekali seminggu, okey.
Yang ni apa maksud dia? Selalu menghitung. Pagi sekali, petang sekali. Kenapa dia selalu menghitung? Takut kurang. Dan kok ada tambah. Dan sebenar maksud di sebalik itu apa dia? Bila dia himpun, kemudian dia selalu dia menghimpun, kemudian dia selalu menghitung. Apa sebenarnya maksud? Satu. Yang kedua, bakhillah. Dia tak bagi pada orang lah, tu sebab ada dia kira. Kalau dia bagi pada orang, dia tak kira lah. Faham tak? Kenapa dia selalu kira? Takut kurang. Jadi yang tercela di sini ialah himpun dan kedekut. Kalau kumpul tapi infak, itu tak salah. Ataupun dia kumpul, dia himpun harta tapi bukan kedekut, dia bagilah sikit-sikit. Boleh? Okey lah, sesuai dengan iman dia yang nipis tu. Okey. Kejap-kejap pergi ATM, tengok berapa jumlah. Pagi ada muka dia, petang ada muka dia. Okey. Nampak tak? Kenapa dia suka mencela? Bila dia mencela, mana dia rasa dia? Bagus. Dia lebih. Bila dia mengumpat pun sama, dia rasa dia lebih. Apa yang dia lebihnya? Di sini. Inilah puncanya. Bila harta lebih, mesti dia rasa dia terbaik. Bila dia terbaik, dia akan mengata orang, dia akan memperlekehkan orang. Betul? Okey. Kemudian, kenapa pula dia kumpul harta? Kumpul harta tadi sebab dia mengumpat tadi sebab dia kumpul harta. Faham? Sekarang tuan nak bagi tahu pula sebab kenapa dia kumpul harta. Kenapa dia kumpul harta dan dia selalu menghitungnya? Sebabnya di sini. Sebab yahsabu, dia mengira anna, sesungguhnya, malahu, hartanya, akhladahu, daripada khalidun, mengekalkannya. Kan? Betul? Biasa orang kumpul ataupun simpan duit banyak ni untuk apa? Untuk hari apa? Hari kemudian. Hari kemudian. Boleh? Betul tak? Kebanyakan orang simpan duit banyak-banyak untuk masa depan dia kan? Itulah maksud akhladah. Dia sangka dengan harta dia yang banyak, dia boleh hidup lama. Betul ke? Tak betul. Sebenarnya yang memanjangkan umur manusia siapa dia? Allah. Walaupun tak ada duit, umur dia panjang. Dan kadang-kadang duit banyak tapi umur dia pendek. Dia kumpul-kumpul tu cukup 5 juta, esok dia mati. Kan? Yang ni RM50 tak sampai, tak mati-mati. Kalau tengok dalam Al-Quran, siapa yang paling panjang umur? Orang yang banyak harta? Iblis. Iblis. Tak, antara orang yang paling banyak harta dengan orang yang tak ada harta, siapa paling panjang umur? Iblis. Sekarang berapa? Korun Ustaz tak tahu. Tak, Korun biasalah, umur biasalah. Dia banyak tak harta? Kemudian Ashabul Kahfi banyak tak harta? Tapi siapa panjang umur? Ashabul Kahfi. Menunjukkan yang memanjangkan umur bukan harta, Allah. Boleh? Jadi bila berserah pada Allah,
panjanglah umur kita. Okey, boleh tak? Boleh? Jadi bila dia nak panjang umur, sebahagian ataupun kebanyakan orang, apa dia buat? Bila dia nak panjang umur, nak hidup lama, dia kumpul duit tak? Dia kumpul duit. Ini orang tak beriman lah. Bila dia nak hidup lama, dalam kepala dia mesti ada duit banyak. Betul? Dan bila duit banyak, kesan dia apa dah? Humazah. Bila dia kaya, duit banyak, dia akan perlekehkan. Tengok orang miskin, ya Allah, bila kamu nak berubah ni? Itu lumazah tu. Kamu duduk rumah apa? Rumah flat. Ya Allah, dah 50 tahun rumah flat. Itu humazah. Humazah tu. Boleh? Humazah tu. Tak pindah-pindah lagi. Kamu pakai kereta apa sekarang? Kancil. Ya Allah, 20 tahun aku tanya dulu, kancil juga kan? Itu humazah. Boleh? Kadang-kadang dia mengutuk ni dari segi apa? Makanan. Makanan. Kamu makan apa tu? Ikan kering. Ikan kering je rumah kamu. Itu humazah tu. Ikan kering je. Tukarlah lain sikit bagi sihat kan. Okey. Kalla. Tidak. Apa maksud? Sekali-kali tidak. Tidak apa? Sekali-kali tidak. Tidak apa ni? Dia sangka harta yang banyak boleh memanjangkan umur dia. Maka Tuhan nafikan, sekali-kali tidak. Tak. Bahkan sebaliknya apa dia? La yumbazanna. Lam ni pasti. Pasti. Yumbazanna. Yumbazan. Kalau belajar bahasa Arab, ada berapa harfu taukid? Pernah dengar harfu taukid? Apa dia makna dia? Itu satu kelebihan. Pernah dengar tapi tak tahu. Lebih baik daripada orang tak pernah dengar langsung. Okey. Harfu taukid, huruf penegasan. Macam innal insana lafi. Sesungguhnya manusia pasti dalam kerugian. Jadi di sini pertama lam, sekali-kali tidak, pasti. Yang kedua nun. Nun kalau ada sabdu di akhir, harfu taukid. Jadi terjemahan dia apa dah? Dia perkataan dia sebenar yumbaza aja, yumbaza. Ini perkataan asal dia. Yumbazu. Pasti apa yumbaza pasti? Yumbaza. Tak, pasti lam. Huruf lam. Nun sesungguhnya. Pasti sesungguhnya. Dia akan dicampak. Lain bahasa tu maksud? Lain bahasa maksud Campak. Tengok kenapa Tuhan guna dicampak. Kenapa Tuhan guna dicampak? Kita barang apa yang kita campak? iPad kita campak. Telefon campak. Itu ada masalah lah. Jadi biasa yang kita campak apa dah? Rokok kita campak tak? Tak, kita campak kotak dia. Betul. Jadi benda yang memang tak ada nilai ataupun hina kita campak. Sampah kita campak tak? Subhanallah. Allah nak kita tadabbur. Kenapa Tuhan guna yumbaza? Sebab yang Tuhan campak ni barang yang tak ada nilai. Siapa dia? Ni. Humazah dan lumazah. Apa kaitan dengan dosa? Dia kaedah dia balasan di akhirat
sesuai dengan amalan. Faham? Amalan dia apa dia di sini? Amalan dia apa dah? Mengumpat, mencela. Balasan dia apa dah? Apa kaitan? Apa kaitan? Orang yang mencela tu tak ada nilai dia. Itu balasan. Tak, kaitan balasan dia dengan perbuatan dia. Tak, bila dia mengumpat orang, dia campak nilai orang tu. Orang tu tak ada nilai langsung. Betul tak? Bila dia mencampak orang, Allah campak dia. Boleh? Dan sama tak manusia campak dengan Allah campak? Tak sama. Kita campak setakat mengumpat aja, setakat mencela. Tapi kalau Allah campak, di mana? La yumbazanna fi dalam hutama. Hutama apa dia? Neraka. Kalau nar, api. Kalau jahannam, neraka. Kalau hutama, semua neraka. Bahasa Arab perkataan berbeza, tapi terjemah Melayu semua neraka. Sebenarnya kalau nar jahannam, api neraka, jahannam makna dia dalam dan gelap. Ada sesuatu Tuhan nak bagi tahu, bukan setakat api, tapi dalam dan gelap. Tak, nar api. Kalau jahannam, jahannam makna dia api yang dalam dan gelap. Ada? Ha. Nak level mana? Ya. Ada. Sebab itulah orang munafik level dia apa dah? Bawah sekali. Tak, jahannam ni menunjukkan dalam. Neraka jahannam menunjukkan dalam. Tapi level yang paling bawah mungkin bukan jahannam. Level yang paling bawah ialah orang munafik. Nama apa? Wallahualam. Neraka ada neraka jahannam, ada neraka sa'ir, ada neraka saqar. Macam-macam nama. Tapi semuanya ada maksud dia. Okey. Hutama, apa maksud dia? Hancur. Hutama ni hatama. Dia pecah-pecahkan tulang dan hancur-hancurkan. Itu makna perkata hatama. Jadi kenapa api ni Allah namakan hutama? Sebab bila manusia dibakar, api itu akan mematah-matahkan tulang manusia dan akan menghancur leburkan. Maka Allah namakan neraka itu sempurna dengan sifat dia, iaitu hutama. Okey. Adakah neraka yang tidak berunsurkan api, berunsurkan kesejukan? Setahu saya tak ada. Saya sekolah cuci baju je. Ya. Sebab dalam Quran sebut nar. Kalau nar mana api? Kira-kira soal utama tu maksudnya Memecah-mecah dan menghancurkan. Kalau saya ambil daun kayu yang kering, saya buat macam ni, hancur. Itu perbuatan tu dia panggil hutama. Boleh. Kemudian api neraka hutama antara benda yang manusia tak tahu. Sebab apa? Kenapa manusia tak tahu? Sebab dia alam ghaib. Bila alam ghaib, Tuhan, manusia tak tahu. Bila manusia tak tahu, Tuhan bagi tahu. Tapi sebelum Tuhan nak bagi tahu, Tuhan buat soalan. Apa dia soalan dia? Wa ma adraka. Dan tahukah kamu apa itu hutama? Ini gaya bahasa Al-Quran. Bila Tuhan nak bagi tahu, Tuhan buat soalan. Banyak tak dalam Quran? Okey, cuba keluarkan ayat lain. Yang ada wa ma adraka, wa ma adraka. Ha? Wa ma adraka ma Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Tuhan nak bagi tahu betapa besar mulianya Lailatul Qadar. Tuhan buat soalan. Wa ma adraka ma lailatul qadri. Besar tak Lailatul Qadar? Besar. Khairum min. Kemudian apa dia? Al-Qari'ah. Al-Qari'ah tu apa makna dia?
Tak. Hari kiamat. Asal qari'ah ni macam ni. Mengetuk. Jadi kenapa hari kiamat dinamakan Al-Qari'ah? Sebab dia boleh mengetuk dan menghancurkan manusia. Hebat tak? Maka Tuhan tanya, "Wa ma adraka mal qari'ah?" Jadi bila benda gaib manusia tak tahu. Bila manusia tak tahu, Tuhan bagi tahu. Cuma sebelum Tuhan bagi tahu, Tuhan tanya soalan. Kenapa Tuhan tanya soalan sebelum bagi tahu? Bagi tahu terus je lah. Kan buang masa. Macam lecturer nak ajar je, kadang-kadang pula dengar nak dengar apa. Tanya dulu, nanti dia macam baru nak pay attention. Jadi tujuannya Supaya orang yang nak diberitahu fokus. Kan? Saya nak jamu makan ni. Tahu tak kamu apakah jamuan itu? Kan? Terkejut tak? Terkejut. Ikan kering dan budu. Ya Allah Ustaz, tak payah jamulah. Okey. Apa dia ni? Hutamah. Tuhan bagi tahu narullah. Api Allah. Beza tak kalau sebut narullah dengan naru Zaidin? Beza tak? Apa beza dia? Nar apa punya? Reaksi kau punya. Yalah, kalau api rumah kita dia panggil api Zainal lah kan. Beza tak? Apa beza dia? Api Zaid dengan api Allah. Habis dia boleh dipadam. Api Allah tak boleh. Pencipta konvek tu api yang diciptaan. Dia kalau dengar api manusia, kita boleh bayangkan setakat mana kepanasan dia. Betul? Api kat dunia lah. Tapi kalau sebut api Allah, tidak ada had. Bahkan api neraka Allah kata berapa kali ganda? Berapa kali ganda api neraka? Tak. 69. Api neraka 69 kali ganda panas dengan api dunia. Jadi kenapa Allah sebut api Allah ni? Pertama, Allah nak kita bayangkan api itu terlalu panas. Bila kita bayang terlalu panas, kita takut. Itu tujuan dia. Yang kedua, Allah sandarkan api ni kepada Allah nak menunjukkan apa? Api Allah walaupun dia sifat dia membakar, tapi dia adalah adil. Sebab dia datang daripada Allah. Sebab api yang membakar kadang-kadang adil, kadang-kadang tak. Betul? Kalau kita bakar sampah, api itu adil tak? Dia bakar sampah, adil lah. Tapi kalau dia bakar orang, tak adil. Faham tak? Dia bunuh kawan tu, kemudian dia bakar. Adil tak api tu? Tak adil. Tapi kalau api Allah membakar manusia, adil tak? Adil ke tak? Adil. Jadi dua benda Allah nak bagi tahu bila dia sandar pada Allah. Pertama, api itu terlalu panas, tak sama dengan api manusia. Yang kedua, api Allah adalah adil. Sebab itulah bila ahli neraka masuk neraka, dia salahkan siapa? Dia salahkan diri sendiri. Bahkan dia rasa puas bila dia masuk dalam neraka. Kenapa? Sebab Allah tu adil. Allah menepati janji. Apa yang Allah janji dulu kat dunia, betul-betul tepat Allah laksanakan. Dia rasa puas. Bukan puas seronok, tak. Puas sebab keadilan Allah. Okey. Kemudian api Allah Al-Muqaddah yang dinyalakan, menunjukkan apa? Apa yang Allah nak bagi tahu? Kalau sebut api Allah dah cukup kan? Apa perlu lagi dia sebut yang dinyalakan? Sifatnya yang Kalau besar cukup api Allah.
Dah ada. Api Allah tu dah ada. Allah kata dinyalakan, makna dah ada lah. Apa faedah Allah nyalakan api awal-awal, sedangkan ahli neraka nak masuk lambat lagi? Bukankah itu membazir? Tembak. Ya Allah, Allah kun fayakun je. Nakkan kita kita yakin yang betul-betul dia memang ada wujud dan tunggu je. Yalah, apa masalahnya? Allah beritahu je lah. Benda tu belum ada. Bila Allah beritahu, kita akan percaya je walaupun belum ada. Kan? Kenapa Allah buat awal? Bila nak bakar sampah, kita bakar bila sampah ada ke? Minggu depan sampah ada, hari ni dah bakar. Kalau kita nyalakan api sekarang, sampah minggu depan, orang kata apa tu? Ada masalah kan? Jadi apa faedah? Apa faedah Allah nyalakan api dia awal lagi? Subhanallah. Allah boleh tak nak kun fayakun terus betul-betul panas? Boleh? Kita kalau nak takutkan anak, yang mana lebih menakutkan dia? Kalau kamu tak salat, ayah akan rotan. Rotan tu belum buat lagi, kilang baru nak dirikan. Satu lagi kita tunjuk rotan. Kalau tak salat ni rotan, nampak tak? Yang mana dia lebih menakutkan? Nampak. Jadi Allah nak, itulah rahmat Allah. Dia nak kita betul-betul takut, maka Allah wujudkan awal. Api ni memang dah ada, Al-Muqadah. Faham? Al-Muqadah. Yang kedua, Allah nak bagi tahu pada, bila api tu dinyalakan, makna dia tak akan padam. Dia tak akan padam. Api tu sentiasa dinyalakan, tak mungkin dia padam. Kalau manusia nyalakan api, mungkin tak padam? Mungkin. Dulu jerebu kan, daripada mana? Sekarang ada lagi? Sekarang jerebu lain. Jerebu lain. Apa dia? Whip. Ini bukan kebakaran di Indonesia, di Malaysia. Lagi asap dia berkepul-kepul kan. Okey. Kemudian tak takut lagi? Dah rasa takut ke belum? Belum? Okey, tak cukup takut lagi. Api yang dinyalakan allati yang tattali'u. Apa dia tattali'u? Yang membakar ataupun yang menjulang. Ala sehingga afidah ni jamaah. Kalau satu apa dia? Kalau satu fuad. Apa makna fuad? Hati. Okey. Api yang menyala, yang menjulang sehingga ke hati. Apa yang Allah nak bagi tahu? Makan habis. Dia hati ni mana tempat dia? Hati kat dada kan? Betul-betul kat dalam. Sementara api nak sampai kat sini, dia ada berapa lapis tu? Dia ada kulit, ada tulang kan? Ada urat, ada lemak. Kalau kat dunia api terbakar, dia sampai tak kat hati? Kadang-kadang separuh kulit terbakar mati dia kan? Betul tak? Kadang-kadang tak sampai ke tulang pun mati dah. Tapi Allah nak bagi tahu Allah nak bagi tahu api kat neraka ni yang sentiasa dinyalakan, dia kekuatan dia apa dia? Mula-mula dia bakar kulit, kemudian dia bakar daging, kemudian dia bakar tulang, kemudian dia bakar urat-urat semua, kemudian betul-betul sampai kat hati. Mana api tu pertama tak akan padam, yang kedua dia akan makan semua sekali, yang terakhirnya adalah hati. Cuba bayangkan, api sedang membakar kita kan, dan kita tak akan mati sehingga api tu sampai ke hati. Macam mana perasaan kita menunggu tu? Sementara api nak bakar semua badan sampai ke hati,
Macam mana perasaan kita menanti nak mati tu? Seksa. Nak mati terus. Itu kat dunia mati, tapi di akhirat ni mati ke tak? Tak. Maksudnya dia tak akan mati bila dah sampai hati, dia akan mati. Kata ulama, hati bila dah mati dia tak rasa sakit. Bila dah tak rasa sakit, Allah tukar body yang baru, Allah tukar hati yang baru, liyazukul azab, supaya mereka betul-betul rasa azab. Jadi Allah cerita ni sebenarnya untuk apa? Warning, ingat. Warning. Supaya kita ambil pengajaran. Jangan mengumpat orang, jangan mengutuk orang, jangan rasa sombong dengan harta yang banyak. Sebab apa? Kesannya sangat berat. Dia dicampak macam sampah, kemudian dibakar sampai ke hati, kemudian ditukar yang baru. Berapa kali ditukar ni? Dalam sehari berapa kali ditukar? Yelah, api nak habiskan badan kita berapa minit je? Betul tak? Sekejap aja. Mungkin beratus-ratus kali setiap hari. Boleh? Jadi ayat-ayat macam inilah bila orang beriman baca, apa dia? Tuhan sebut dalam surah Al-Anfal. Cuba buka surah Al-Anfal ayat 2. Tuhan kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna, sesungguhnya hanyalah, kalau innama kena terjemah hanyalah, ini sahaja sifat orang beriman, iaitu iza zukirallah, apabila disebut nama Allah hatinya gemetar. Satu. Yang kedua, wa iza tuliyat alaihi ayat, bila dibaca padanya ayat-ayat kami, apa jadi? Izdadat imanuhum, imannya bertambah. Jadi salah satu cara nak meningkatkan iman apa dia? Bacalah ayat Quran, tadabburlah. Pertama-tama kita baca ayat tentang azab kan, menakutkan kita, maka kita semakin takut nak melakukan kemungkaran. Apa tanda kalau iman dah meningkat? Lagi amal soleh meningkat. Dia mesti iman meningkat, amal bertambah. Boleh? Jadi kalau kita nak meningkatkan iman, perlu tak kita pergi jauh-jauh? Perlu tak? Tak perlu. Tak perlu keluar rumah pun. Buka Quran dalam rumah, tadabburlah ayat-ayat Allah. Allah kata, kalau betul kamu beriman, bila baca ayat aku, iman pasti meningkat. Dan bila iman meningkat, amal pasti bertambah. Tapi kalau baca Quran tak meningkat, tiba-tiba nak cari iman di luar rumah, yang depan rumah ada. Betul? Itu alasan lah. Kalau kita tegur kan, benda itu boleh disifatkan sebagai mengumpat atau mentelan. Kalau mana? Contoh? Kau ni nak kata pandai. Taklah pandai. Nak kata bodoh, tak nampak macam bodoh. Itu mengata lah tu. Dia dalam satu hadis Nabi kata apa? Kullu ummati hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim.
kullu ummati mu'afa illal mujahirun. Hadis ni panjang, saya ambil separuh. Cuba terjemah. Kullu ummati, setiap umatku mu'afa, daripada fa'fu anni, dimaafkan. Apa maksud dimaafkan? Dan kadang-kadang kita buat dosa kecil, dimaafkan dengan apa? Walaupun kita tak istighfar, kita tak bertaubat pun, tapi dimaafkan dengan apa? Amal soleh. Kadang-kadang kita buat dosa besar, kita tak bertaubat, kadang-kadang Allah ampunkan di akhirat besok. Sebab Allah kata Allah akan mengampunkan semua dosa kecuali syirik. Kecuali illa al-mujahirun. Siapa mujahirun? Nabi kata orang yang buat maksiat di waktu malam, Allah dah tutup, tiba-tiba pagi besok dia cerita pada orang, semalam saya merompak rumah datuk tu, ya. Orang macam ni Allah tak akan ampunkan. Kenapa? Dia sendiri mengaibkan diri dia. Allah dah tutup. Bila di akhirat besok tak ada. Boleh? Sebab dia macam menjadikan kejahatan itu seolah-olah macam sesuatu yang boleh dibangga-banggakan. Yalah. Yalah, dia mengaibkan diri dia. Yang kedua, dia berbangga. Dia lawan Tuhan tu, satu kebanggaan baginya. Maka orang macam ni, satu, tak diampunkan. Yang kedua, kata ulama, kita boleh humazah, kita boleh lumazah. Kenapa? Bagi orang macam ni dia tak ada keaiban dah. Dia sengaja begitu pada orang. Termasuklah yang buat maksiat terang-terang depan orang. Depan orang setiap hari. Orang macam ni boleh tak kita nak humazah? Boleh, tapi tak ada faedah lah. Sebab apa boleh? Sebab humazah ni aib dia tersembunyi, kita bongkarkan. Ada pun yang buat maksiat secara terbuka, dah tak ada keaiban baginya. Boleh? Kalau dia buat dalam keadaan tertutup, tapi apa dia buat tu kan bongkar. Tak, siapa yang bongkar? Bukan dia. Bukanlah. Bukan dia, tak apa. Dan Semoga Allah tutup. Kan ada satu hadis, orang beriman bila dia buat dosa, dia tak minta ampun, tapi Allah akan tunjuk, Allah panggil seorang sama seorang, kemudian Allah beritahu, ini dosa kamu sekian-sekian. Dia mengaku, ini dosa kamu, sampai dia rasa memang dia akan celaka dah. Tapi akhirnya Allah kata apa? Di dunia satartuha, aku tutup, orang tak tahu. Di akhirat aghfirulaha, aku ampunkan. Nampak ada kaitan tu. Sebab kamu buat secara tersembunyi dan kamu tak cerita pada orang, menunjukkan kamu pun ada rasa malu. Maka di akhirat besok aku tutup, aku ampunkan. Boleh? Apa dia? seolah-olah kita buat penjahat yang lepas. Seolah-olah kita buat penjahat yang lepas. Tak. Adakah Allah mesti ampunkan? Tak. Serah pada Allah. Kalau nasib Allah kesian pada kita, rahmat Allah, dah ampunkan. Tapi ada jaminan? Tak ada. Bila tak ada jaminan, jangan buat macam dah ada jaminan. Kenapa kamu buat dosa tak minta ampun? Allah akan ampunkan di akhirat besok. Sebab syarat nak dapat keampunan Allah apa dia? Bertaubat satu. Yang kedua, wajib bersangka baik pada Allah. Bersangka baik. Kalau kita bersangka baik Allah Maha Pengampun, bertaubatlah, jangan simpan. Betul? Kita buat salah dengan suami. Saya tahu saya dosa banyak, tapi saya tak nak minta ampun sebab abang ni memang pemaaf. Abang maaf je lah. Suami boleh terima tak? Dia bermaaf, dia beriman. Kalau orang beriman dia terus automatik memaafkan. Tak. Sekarang masalah isteri dia tak berubah. Saya akan susah nak berubah lah. Dan saya tahu abang ni pemaafkan. Abang maaf je lah. Tapi saya nak berhenti minta maaf. Tak boleh kan? Samalah dengan Tuhan. Kalau kita sangka Allah tu Maha Pengampun, bertaubatlah, berhentilah. Okey? Kemudian ada lagi azab ni, tak habis lagi ni.
punyalah sayang Allah pada kita. Allah sebut benda yang betul, yang menakutkan kita. Innaha, sesungguhnya ia tu apa dah? Hutamah. Api hutamah itu alaihim, ke atas mereka. Siapa mereka ni? Humazah dan Lumazah. Apa dia? Mu'sadah. Ditutup. Cuba bayangkan kita duduk dalam kereta terbakar dan pintu terkunci. Macam mana perasaan kita? Nak tunggu kereta terbakar semua, kemudian bakar diri kita, kemudian kita mati. Itu dalam kereta, tapi ini dalam neraka, dia tak akan mati. Pintu terkunci. Dan Allah sebut dalam surah Sajadah ayat 20. Cuba buka surah Sajadah ayat 20. Tengok, Tuhan guna ma'wa. Apa makna ma'wa? Tempat tinggal. Kenapa Allah guna tempat tinggal? Patut Allah kata mereka masuk neraka pun okey, tapi kenapa Tuhan guna ma'wa? Tempat tinggal mereka neraka. Tuhan nak begitu. Situlah tempat mereka mandi, situlah tempat mereka tukar pakaian, situlah tempat mereka bersembang, situlah tempat mereka lepak. Apa dia? Dalam api. Ma'wahum. Mereka tak ke mana dah, sebab itulah tempat tinggal mereka. Ya, tempat tinggal. Kalau orang tanya alamat rumah awak, boleh bagi tak? Nombor 5, Jalan AU 2A/36A, Neraka Jahanam. Ada tak alamat yang lebih buruk daripada tu? Nak sebut alamat tu pun mengerikan. Mengerikan. Kemudian dia nak keluar tak? Nak keluar. Tuhan kata apa? Kullama, setiap kali, aradu an yakhruju, mereka ingin keluar, apa dah? U'idu fiha, mereka dikembalikan. Dalam tafsir dia sebut api neraka tu dia menjulang penghuni neraka dalam keadaan terikat. Bila menjulang tinggi sampai kat pintu neraka, bila sampai pintu je dia nak keluar, bila keluar je dihempas balik ke dalam. Berapa kali ni? Kalau belajar bahasa Arab, kullama, saya kata buat macam ni. Setiap kali Zainal datang rumah saya muliakannya. Apa maksud dia? Sentiasa, tak pernah saya tak muliakan dia. Maka begitulah, setiap kali ahli neraka nak keluar, Allah hempas balik ke dalam dasar neraka. Setiap kali. Boleh? Dan kata Fudail bin Iyad, ahli neraka ni dilambung oleh api dalam keadaan terikat. Kemudian dia nak keluar, malaikat hempas dia balik ke dasar neraka. Dia lambung lagi, dia nak keluar, malaikat hempas balik ke dasar neraka. Begitulah berterusan. Boleh? Dan ayat ni Tuhan nak bagi apa ni? Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Apa maksud dia? Sama tak orang fasik, orang kafir dengan orang beriman? Sama tak? Tak sama. Kita semua jawab tak sama. Tapi kenapa Allah tanya lagi benda yang kita dah tahu? Sebab ramai orang Islam, dia rasa orang fasik, orang kafir lebih baik pada dia. Betul? Ramai orang Islam menganggap orang kafir, orang fasik lebih baik pada dia. Okey, kali ketiga. Ramai orang Islam, walaupun dia beragama Islam, tapi dia rasa orang kafir lebih baik pada dia. Faham? Okey. Tapi kalau kita
Jadi Allah nak betulkan fikiran orang Islam. Sebab apa? Ramai orang Islam sepatut dia rasa dia bangga, dia lebih baik, tapi realitinya tak. Saya bagi contoh kan. Saya bagi contoh. Baru ni siapa datang negara Malaysia? Yang jemput siapa dia? Yang jemput orang Islam ke orang kafir? Orang Islam jemput orang kafir. Kenapa? Itu yang Tuhan nak betulkan. Kenapa kamu muliakan orang kafir sedangkan Tuhan tanya, orang mukmin dengan orang fasik sama ke tak? Tak sama. Orang mukmin, orang Islam jauh lebih baik daripada orang kafir. Habis kenapa kamu muliakan dia? Faham? Tak faham lagi? Memuliakan saudara Syria kita semua tu kan. Ya, kalau jemput Presiden Turki Erdogan, okeylah. Kan? Jemput Raja Saudi ke? Okeylah. Kenapa jemput Obama? Kemudian datang sini pula, dia kata apa? Dia galakkan kahwin kita jemput, kita dengar, kita bagi penghormatan. Sebab itulah Sayyidina Umar, masa dia jadi khalifah, Rom datang nak jumpa dia. Bukan dia jemput pun, datang nak jumpa Khalifah Umar. Bila sampai Madinah, orang tanya, mana istana presiden kamu? Orang Madinah tercengang-cengang, istana? Rasul kami duduk rumah macam tu je. Umar takkan lebih pada Rasul. Cari-cari duduk bawah pokok. Tengok, dia muliakan pemimpin Islam. Hebat. Tapi duduk bawah pokok je. Sekarang kita muliakan siapa? Orang kafir. Mesyuarat pula, mesyuarat negara ASEAN. Amerika termasuk tak negara ASEAN? Apa kaitan? Satu saya bagi contoh. Ramai orang Islam menganggap orang kafir lebih mulia. Contoh kedua, ramai tak orang Islam jadi peminat kepada pasukan bola sepak orang kafir. Kadang-kadang dia letak gambar pemain dalam bilik dia kan. Pemain siapa tu? Orang kafir. Sepatut orang kafir letak gambar dia di bilik orang kafir tu. Okey. Apa lagi ni? Azab, khutamah. Apa lagi? Fi amadin. Di amadin. Pernah dengar tak as-salatu imaduddin? Tak pernah. Tiang. Jadi amadin daripada tiang. Dia dicampak, kemudian api itu membakar sampai ke hati, kemudian pintu neraka terkunci. Satu lagi pada fi amadin, dia diikat di tiang yang panjang, di lambung dalam keadaan diikat. Nampak pintu, nak pergi ke pintu, dihempas balik. Mumaddadah, di tiang mumaddadah panjang. Mumaddadah daripada perkataan apa? Siapa belajar tajwid tahu? Mad. Apa makna mad? Panjang lah. Mak yang paling panjang apa dia? Yalah mak apa? Yalah berapa harakat? Tak. Betul lah, mak lazim lah. Mak lazim kalimi. Berapa harakat? 6. Tapi ada satu lagi mak yang lebih panjang pada 6. Ini mak Melayu. Apa dia? Bila dia angkat takbir, Allah, 10 harakat. Allah. Kan? Itu mak Melayu sahaja. Kenapa? Sebab dia nak masukkan niat. Sebenarnya dalam tajwid setakat 6 je. Okey. Boleh tak? Boleh simpulkan ataupun keluarkan pengajaran daripada surah. Quran diturunkan 2 tujuan sahaja. Quran diturunkan 2 tujuan sahaja. Pertama, sebagai peringatan satu, munzir, memberi peringatan. Yang kedua, amal gembira. mubasyir, munzir, memberi khabar menakutkan kepada siapa? Orang-orang yang buat silap. Orang yang buat dosa ni. Ayat ni menakutkan kepada Humazah dan Lumazah.
Mubasyir pula memberi khabar gembira kepada siapa? Orang yang beriman. Jadi kita rasa takut tak bila dengar ayat ni? Maknanya kita pun termasuk dalam lumazah. Betul? Kadang-kadang tanpa sedar kan? Kadang-kadang tanpa sedar. Pergi kenduri kahwin kan? Tengok-tengok pengantin. Ya Allah, kenapa satu tinggi, satu rendah? Humazah. Lepas tu kalau nak pergi kenduri, jangan pergi waktu pengantin tiba. Pergilah pukul tak, pukul 4 pengantin ada lagi. Pukul 11. Lepas tu bila pergi, sudah makan balik terus. Pengantin tak dengar tak apa ke Ustaz? Pengantin tak dengar. Tak dengar tu dia panggil mengumpat. Kalau dengar dia panggil mengutuk. Dua-dua wailun. Okey? Ada soalan? Tak ada. Tak ada, cukup lah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.